والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نحمده ونستعينه ونستغفره فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah pada malam ini kita nak sambung perbincangan hadis yang ke-21, iaitu kesimpulan dan pedoman yang kita dapat petik daripada hadis yang ke-21 ini, iaitu pengajaran yang ke-11. Pengajaran yang ke-11 berkaitan dengan hadis ini. Jadi mengikut Imam Nawawi, kerana hal ini Imam Nawawi sebut semasa menguraikan hadis ini, dia anggap baik ataupun sunat kita memulau ahli-ahli bid'ah dan pelaku-pelaku maksiat yang zahir, yang nyata secara terang-terangan melakukan maksiat, sehingga sampai ke peringkat tidak memberikan salam kepada mereka, memutuskan hubungan dengan mereka dengan maksud untuk menyedarkan mereka. Jadi memulau, tidak melakukan hubungan seperti kebiasaan, biar dia tahu bahawa kita pulau dia, kita tak pergi ziarah dia. Hari raya pun kita tak pergi, biar dia tahu sebab kita buat begitu. Kalau dia tidak tahu, dia pun pening nak misalnya, kenapa dia tak tahu, tu tak ni. Biar pasti dia tahu sebab apa kita tak bagi salam pada dia, kita menjauhi, biar dia tahu. Baru sampai maksud kita memulau dia. Tapi kalau kita pulau dia, kita memutuskan hubungan, ni bersifat sementara lah. Dia tak boleh pulau sampai mati, tak boleh. Ni bersifat sementara dengan maksud untuk menyedarkan, dia boleh. Tetapi syarat dia mesti tahu kenapa kita berbuat demikian. Ni kalau dia pening, kita pun tak faham apa dia tu tak tegur saya dah. Dia pun kalau itu tak sampai maksud. Kalau gitu tak sampai maksud. Maknanya seperti yakih yang berlaku ni Ka'ab bin Malik dan dua lagi rakan dia tu, memang dia tahu kesalahan dia jelas. Sebab manusia ni kalau dia tidak jelas kesalahan dia, bahkan dia rasa dia betul, tiba-tiba kita pulau dia, itu memang jadi perbalahan, dia jadi perkara yang tidak baik. Sebab dalam kes ni syaratnya dia kena tahu. Bahkan Nabi buat begitu, insya-Allah dia akan jadi maulana, dia akan jadi ada kesan. Ini juga merupakan salah satu strategi dakwah. Jadi perkara ini untuk bertindak sampai ke tahap ini kena tengoklah benda itu sesuatu atau tidak. Kena fikir. Ya? Boleh. Dalam maknanya dia gini, isyarat yang kita hantar kepada dia, mungkin kita selepas melalui beberapa proses lain. Misalnya kita telah dialog dengan dia, kita tegur dia, dan dia tidak boleh memberikan jawapan yang memuaskan hati kita berdasar pada kita dalil-dalil yang muktamad lah. Dia akan berasa lah bila kita tidak hadir kuliah dia misalnya, ataupun kita tidak seperti biasa, dia terasa gitu. InsyaAllah ada kebaikan. Tapi kalau dia tidak terasa begitu, tiba-tiba kita pulau dia, saya rasa tak akan sampai maksudnya. Sebab Imam Nawawi kata syaratnya begitu. Dan kita pun di samping itu kita kena doa lah. Panjang pula cerita dia. Kita kena doa. Doa tu ada kelebihan khusus pula. Sebab tu berdasar kepada hal ni, sebab di sini dia tidak sebut perincian Imam Nawawi ni setakat itu saja. Cuma kalau perhati dalam syarah-syarah yang lain, mana pemulauan yang kita nak lakukan kepada pelaku maksiat, orang yang ahli-ahli bid'ah ini, mestilah bersifat sementara. Di sini dia tidak sebut, cuma bersifat sementara dengan maksud takdib, bukan takzib ya. Sebab ni memanglah dia rasa azab, tetapi oleh kerana benda tu bersifat sementara, dia ada unsur takdib, ada unsur pengajaran.
Ada unsur pengajaran. Yang ke-12, berdasarkan kepada hadis juga, mana sunat ataupun sekurang mana dia anggap baiklah, bahkan boleh pahala sebab dia mendidik jiwa. Apa dia? Buka, istihbab bukaihi ala nafsihi idza waqa'at minhu ma'siyatun. Mana seseorang itu dia boleh menangis terhadap diri dia sendiri. Sunat apabila berlaku perbuatan maksiat daripada dia. Bila dia buat maksiat, molek sebab sahabat-sahabat Nabi, memang sahabat Nabi bila buat maksiat dia akan menangis. Dan menangis kerana buat maksiat atas rasa kesal, insaf, dia mendidik jiwa manusia supaya takut pada maksiat untuk diulangi itu. Dia ada kesan. Sahabat-sahabat Nabi ni dia pergi perang. Memang ahli perang. Maknanya ahli perang dia kata dia nak jiwa macam mana nak pergi perang ni, tapi menangis. Makna menangis ni tidak menafikan. Tidak kata bila orang itu menangis orang itu jenis lembek, jenis nakut. Dah. Menangis di dalam konteks agama ni tanda jiwa itu subur, jiwa itu segar, jiwa itu masih boleh menerima kebaikan. Sebab jiwa ni kalau tidak menangis, bahaya juga sebenarnya umat Islam. Tak ada langsung unsur nak menangis. Sebab kalau kita tengok contohnya Abu Bakar ni setengah-setengah keadaan dia bertindak lebih tegah pada Sayyidina Umar. Misalnya bila berlaku murtad tu, antara yang mula-mula bangkai dia Sayyidina Umar. Mula-mula peringkat awal Sayyidina Umar tak faham kenapa Abu Bakar ni begini tegah. Akhir sekali selepas berdialog dengan Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar, akhir sekali Sayyidina Umar nampak kebijaksanaan Abu Bakar. Jadi dia terlembut dalam situasi yang sesuai lembut, tapi dalam situasi yang kena tegas, menampak ke kita kata kasar pun tak pun. Inilah kebijakan seorang itu terletak pada kena ataupun tidak kena bertindak itu. Itu kelebihan. Jadi menangis kerana melakukan maksiat ini adalah sunat. Sunat itu terasa benda ni berlaku. Nabi jeri walaupun Nabi tahu maksiat. Sahabat Nabi menangis. Biasa tu sahabat Nabi menangis. Buat maksiat bukan sekadar menangis lah, kita tengok. Sanggup habis harta, sedekah harta. Apa kerana kesilapan buat masa nak cover ni. Walaupun bertawabat dah. Inilah latihan. Sebab tu sahabat ni, kalau kita nak ikut sahabat pun kalah susah kita nak ikut. Nak ikut semua sudut sebab dia ni generasi terpilih. Sebab tu ulama sebut kalau Nabi dipilih maka pembantu dia secara langsung membantu dia juga adalah dipilih oleh Allah. Kalau Nabi Mustafa, sahabat ni Mukhtar. Tu ulama sebut. Kalau sahabat Nabi itu Mustafa, Nabi itu Mustafa, sahabat dia Mukhtar. Hak tolak dipilih oleh Allah juga. Bukan berlaku secara kebetulan, tidak. Yang ke-13, mengalih pandangan dan berpaling ketika salat tidak membatalkan salat, asalkan dia jaga dada dia. Sebab kalau kita tengok kes ni, Ka'ab bin Malik ni memang bila dia semaya, selain daripada dia jeling mata dia nak tengok Nabi, dia juga ada disebut dia paling. Dia paling ni melibatkan tengkuk lah, melibatkan kepala, tapi hak dada dia tidak. Sebab itulah ulama, khususnya Imam Nawawi sebut, dia kata tidak membatalkan. Memanglah kalau kita tengok dalam fiqh pun, kalau kita paling gitu, misalnya kita isyarat kepada, contohlah sebagai contoh, kalau anak kita nak jatuh, isteri kita ada, isteri kita tak puasa, kita pun buat paling gitu, dia pun terkejut kita paling bahaya. Maknanya kita menghantar isyarat dia ada benda bahaya lah, sekadar tu tak apa. Maknanya paling tak apa dalam fiqh pun sebut. Ni hadis. Kita jeli mata gitu, tak apa lagi. Ya, kita kata kalau tengok lagi hok sekat tangan gitu boleh. Jadi maknanya ni, itu faedah hadis ni, makna boleh. Iltifat itu. Tidak membatalkan salat itu, tidak membatalkan salat. Yang ke-14, kalau kita tengok dalam hadis ni, as-salam yusamma kalaman. Mana salam itu, yakni ucap assalamualaikum tu disebut kalam. Walaupun dalam
makna asal dia doa. Tetapi penggunaan dalam hadis ini dikatakan as-salam itu kalam. Begitu juga menjawab salam adalah kalam juga. Apa faedahnya? Kita faham apa faedahnya hal tu? Apa ni perkara itu tu? Faedah dianya, misalnya kalau sesiapa bersumpah dia tidak akan bercakap dengan manusia. Dia kata saya bersumpah saya tidak mau bercakap dengan manusia, dengan orang itu, dengan sebab-sebab tertentu lah. Walaupun dalam ada dalam syarah hadis disebut semata-mata tak ada dengan sebab apa tak saya bercakap. Tu khilaf ulama. Setengah ulama kata tak boleh bersumpah gitu. Sebab bercakap dengan manusia ni benda yang perlu. Tapi tak apalah, ni mana pendapat yang kata boleh. Seorang itu bersumpah untuk tidak bercakap dengan manusia. Tiba-tiba dia beri salam pada orang itu. Sebab dia tak senyap kalam dengan orang itu. Tiba-tiba dia beri salam macam mana? Sedangkan dalam hadis kata salam itu adalah kalam. Kita nak letak hukum macam mana? Inilah. Ini fijai ulama ni dia kira tu. Dia ambil kira tu. Ataupun dia jawab salam, dia sudah kira yahnus, dia sudah kira langgar sumpah dia. Bila langgar sumpah dia adalah hukumnya dia kena bayar dan sebagainya. Tu kan. Memang disebut ini fiqh Syafi'i. Ini fiqh Syafi'i. Berdasar pada ini antara dalilnya. Ini juga disebut oleh Imam Nawawi juga. Dia kata saya tidak mau bercakap. Jangan itu bagaimana di hadiran. Kalau bab ta'liq ni misalnya dia kata kalau kamu, dia kata pada isteri dia, kalau kamu bercakap dengan jatuh tolak satu, bercakap kalam. Dasar pada hadis ni Assalamualaikum tu dia kalam. Nak kira lagu mana? Tapi kalau dalam fiqh dia kata kena tanya dulu apakah masa awak kata bercakap ke awak kecuali ke kalam dalam niat awak. Kalau dalam fiqh dia sebut gitu. Dia fiqh ni dia bisa lagi. Memang ada disebut lagi tu. Dia kata walaupun kita ta'liq, tapi sebab tu dia perlu pada pihak yang ketiga yang alim itu. Misalnya sekarang ni majlis misalnya, dia khusubi dia tu. Apa maksud awak cakap tu? Dia kata saya tidak maksud ke Assalamualaikum, kalam biasa. Hak tu mungkin tak jatuh lah. Tetapi hak asalnya tu termasuk. Memang ulama kata jatuh tu. Kalau dia sumpah dia yahnus, sudah berlaku hins, sudah berlaku langgar sumpah itu. Sebab apa? Sebab sebut dalam, kalau kita tengok dalam teks ni panjang kan, tengok memang kalam. Nabi larang bercakap. Nabi tidak sebut dalam hadis ni larang bagi salam. Bila Nabi kata Nabi tidak pernah sahabat dia bercakap, akhir sekali sahabat tak bagi salam kepada Ka'ab, dan Ka'ab bagi salam pun tak jawab. Maknanya difaham bahawa kalam yang dimaksud oleh Nabi termasuk Assalamualaikum dan termasuk raddus salam, jawab salam itu. Itu. Yang ke-15, wajib mengutamakan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam terhadap kasih kepada teman karib, orang yang dekat dengan kita dan selain daripada mereka lah. Seperti mana dilakukan oleh Abu Qatadah ketika mana Ka'ab bin Malik mengucapkan salam kepada dia tidak jawab. Sebab dia nak utamakan, kalau nak kiranya Abu Qatadah dengan Ka'ab ni kira-kiranya sadiq, kawan karib, tetapi atas dasar agama. Dan Nabi tak benar, dia rela tak jawab salam. Sampai menangis Ka'ab bin Malik. Maknanya dia mengutamakan Rasul, mengutamakan agama. Ini orang Islam sebenar. Kalau kita tengok dalam ayat Quran, dalam hadis Nabi, sahabat sampai bunuh ayah dia sendiri dalam peperangan kerana agama. Bahkan dipuji kerana itu. Ayah dia kafir, apa kan? Berada di pihak orang kafir dalam peperangan. Dia tetap ayah dia pukul ayah dia sampai mati dalam peperangan. Dipuji oleh Allah, dipuji oleh Rasul. Kenapa? Kerana agama. Ini pun begitulah juga. Dia mengutamakan perintah Rasul sehingga sanggup dia ketepikan kawan karib dia. Semasa waktu tempoh pemulawan ini. Jadi dalam hadis ini maknanya kesimpulannya itharu ta'atillah wa itharu ta'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya kita mengutamakan Rasul. Ini payah ni. Ini yang terhenti atas
manusia, seseorang itu sendiri. Tapi kalau dia boleh buat, inilah maksud iman bil rusul. Iman pada Rasul itu maknanya mengutamakan Rasul daripada orang lain. Yang ke-16, sini dia ada sebut, annahu idza halafa la yukallimu insanan fatakallama wa lam yaqsud kalamahu bal qasada ghayrah fasami al-mahluf alayhi lam yahluth al-halifu liqaulillahi a'lam fa innahu mahmul ala annahu lam yaqsud kalamahu kama sabaqa. Sini pun dia sebut sesungguhnya apabila seseorang itu bersumpah untuk tidak bercakap dengan seseorang yang lain, maka dia bercakap, dan dia tidak maksudkan kalamnya, bahkan dia maksudkan yang lain. Katakanlah seseorang itu pasal ni lah, dia bersumpah untuk tidak bercakap. Jadi bila tidak bercakap itu, sama dia taklik ke ataupun dia cuba bersumpah ke, tetapi semasa ni dia sebutlah bila ditanya, dia kata semasa saya melafazkan ta'liq itu, saya melafazkan sumpah dengan kaitkan dengan tidak bercakap itu, saya kecualikan bagi salam, saya tidak maksud gitu, saya maksudkan cakap biasa. Tak apa, tidak dikira hifz, tidak dikira melakukan langgar sumpah. Dan kalau dia ta'liq itu tidak dikira sebagai langgar ta'liq dia tu. Gitu. Ataupun dia kata kalau tidak termasuk assalamualaikum, tidaklah, ini kalam biasa. Misalnya isteri dia nak, dia katakanlah dia bersumpah untuk tidak mau bercakap dengan seorang, tiba-tiba dia nampak orang itu berada dalam bahaya. Misalnya ada paku kat depan tu, mungkin boleh jadi dia terpijak paku. Dia kata ada paku depan tu, bahaya tu. Sedangkan orang tu dia sebut gitu, dia sudah bersumpah untuk tidak bercakap. Dia kata saya tidak maksud itu kalam yang luar daripada kebiasaan tu. Saya tidak maksud ini kalam biasa. Kalam biasa ni maksudnya hak biasa. Dalam pergaulan hari-hari, sebab dia kenal orang tu. Tapi dalam keadaan-keadaan tertentu dia tidak maksudkan itu. Memang dia masa dia lafaz tu, qasad dia tidak tu. Misalnya kalau dia sebut gitu, diterima dalam syariat. Tidak dikira melanggar sumpah, tidak dikira melanggar ta'liq dia. Disebut gitu. Yang ke-17, harus membakar kertas yang terdapat nama Allah Subhanahu wa taala kerana keperluan, seperti mana yang dilakukan oleh Sayyidina Uthman dan sahabat radhiyallahu anhum terhadap mushaf. Yang tidak mushaf dikumpul oleh sahabat lah, tak apalah, dia termasuk juga cerita Ka'ab ni. Secara khususnya cerita Ka'ab lah, dia bakar ke kertas tu. Kertas yang terdapat nama Allah tu, dia bakar. Cerita dia maknanya ada raja hantar wakil, bunyi khabar balah, bunyi khabar orang pula bakar, mari duduk alik kita lah pulanya. Dia hantar wakil ke, dia sorak tu. Jadi situ ada sebut nama Rasulullah, ada sebut nama Allah. Dia kata ni balah besar lagi ni, Kak kata. Dia biasanya manusia orang politik dia tengok nampak ada clash sikit, dia tarik semari melompat alik dia, biasa tu. Ka'ab ni pun juga pernah dipancing oleh raja tu, tapi hak ni bukan tidak silap raja tu. Dia suruh Ka'ab ni berpihak pada dia, Ka'ab tak sih. Jadi Ka'ab surat tu Ka'ab dibakar, boleh. Berdasar pada ni. Tak apa ni, sebab Nabi tidak lagi. Jadi dalil bolehnya, maknanya Nabi tidak lagi. Nabi tidak kata tak boleh. Bukan, jadi hukum yang kita nak sabit hari ni bukan kisah ni saja. Banyak lagi kisah lain, kisah sahabat lain bakar Quran bila Quran tu maknanya sudah ditasihhat lain, hak tu berselerok tu dibakar dan sebagainya. Itu antara dalilnya, tapi hari ni salah satu dalil. Dan cerita Ka'ab bin Malik ni. Sebab orang yang dibersihkan oleh Allah dijamin masuk syurga ni buat lagu ni, Allah Maha tahu. Kalau kesalahan dia besar, sampai seperti menghina nama Allah misalnya, tak kira Allah beri keampunan, jamin masuk syurga ni Ka'ab bin Malik ni. Sehingga ulama buat kaedah, orang yang dibersihkan oleh Allah memang dia confirm syurga. Itu kaedah tu. Itu kaedah. Ka'ab bin Malik setengah ayat Quran tetap dia memang confirm syurga. Itu antara yang disebut oleh ulama.
Yang ke-18, boleh kita menyembunyikan sesuatu yang dibimbangi kalau kita zahirkan akan wujud perkara yang tidak baik. Kesan dia negatif, kita boleh sembunyikan. Kita boleh sembunyikan. Apa sajalah. Kalau kita sebut dia menyebabkan berlaku implikasi dia tu negatif misalnya. Kita kena sembunyikan. Tak apa tu. Jadi kalau hadirat ulas mula baca ni, kita akan nampak mana hadis ni banyak pengajaran yang kita boleh ambil daripada ni. Gitu kan. Jadi orang ni duduk mana ni dia punya tak apalah gitu lah. Jadi mana boleh lah. Sebab di cerita ni ada ni, dia ni cerita ni panjang ni, duduk tempat mana ni gitu dia ni. Boleh. Sebenarnya hak ni perkara ni memang disebut dalam hadis-hadis lain pada sebut, dalam kitab pada sebut, kita menyembunyikan sesuatu. Tapi dia ada disiplinnya lah. Sesuatu yang kita nak sembunyikan itu bentuk macam mana? Biasanya kesalahan peribadi. Kita disebut. Yang kita nak sembunyi kesalahan peribadi okay? Tidak berkait. Kalau dia tu kita kata misalnya kizina misalnya, tu kena sembunyi, tak boleh ayat orang tu. Tak boleh. Kalau kita tahu pun tak boleh. Tapi kalau dia melibatkan kepentingan orang lain, tak boleh. Dia mencuri misalnya, ataupun dia tipu, tak boleh. Itu dosa tu kalau kita sembunyi tu. Tak boleh sebab melibatkan hak orang lain. Kita tahu masjid tu kenali pernahnya curi spare car apa. Pergi azan subuh pakai lau gitu, tak bela. Yang pergi curi habis dengan amplifier, habis complete itu. Tapi 2 hari mari atas, inilah salah satu pencurian juga. 2 hari lepas tu dia pergi hantar. Rupanya pecah rahsia. Rupanya dia guna masa tu kan dia pergi guna buat disko, pak dia pinjam, pak disko rasa. Kenal lah siapa-siapa. Dia pun ayat tu. Dia kata pinjam tak ada nak ambil emergency kit dia kata. Dia panggil masa tu Kepulauan Rock kan, masa tu di Kelantan ni pun ada macam-macam kan, ada kepulauan dekat Cawang yang kapal-kapal ni tau. Jadi dia buat stay. Saya pun ada masa tu. Kita pergi. Masa tu saya sekolah menengah. Pergi tengok, kata berat. Masa kita sekolah pergi nak tengok lah. Sebab hidup-hidup gini, rupanya dia punya mikrofon semua masjid dia guna malam tu. Nak pun. Tapi dia hantar lah. Dia minta maaf, dia kata sebab kita tak ada, kata tidak jadi terkendala program dia malam tu. Dia pergi ambil malam. Dia pergi ambil lepas Isya lah, dia pergi ambil. Jadi dia ada program dia tu jadi lewat lah sikit. Tapi muncul ada masjid ni. Kalau sebut berkenal malah sebut lah. Teruk tu dia kata klik ni kalau melibat kepentingan negara lagilah tak boleh. Orang bocor rahsia negara kita tahu tak boleh. Tu benar-benar besar tak boleh. Ni bersifat peribadi, yang mana kita boleh sesahkan secara peribadi, kita boleh baiki dia, islah dia secara peribadi, tidak melibatkan orang lain. Tapi kalau kita tahu dia memang terlibat dengan ajaran salah, dan dia menyebarkan ajaran salah dia, tu haram kita sembunyikan benda tu, tak boleh. Kalau kesalahan dia sekadar dia, kita pun tahu dia tidak menyebarkan kesalahan dia, kita boleh diamkan benda tu dan kita usaha secara senyap-senyap, secara rahsia. Mana Islam ni penuh dengan pertimbangan. Agama Islam ni penuh dengan pertimbangan. Sebab tu kalau kita faham oleh hadis Nabi, kita nampak Islam ni memang dia mengajar manusia cerdik. Dia mengajar manusia bertindak dengan cerdik lah. Seterusnya, yang ke-19, mana kata-kata Ka'ab ni kepada isteri dia, alhiqi bi ahlik laysa bisarih talaqin wala yaqa fi shay idza lam yanwi al-20 gitu. Kata-kata dia kepada isteri dia, alhiqi bi ahlik, pergilah, baliklah kepada keluarga engkau. Itu tidak boleh kita faham sebagai talak.
Pelik orang mukmin kata, dia bala dia hamba bini dia. Sudah, kau kita usin nak benda gitu. Hamba dia tengok. Aku tak sekelih muka, aku tak sel dah kamu misalnya. Tu tak jelas tu. Laisa bisarihi peni talak. Tidak terang talak itu. Tidak berlaku apa-apa. Itu kira balas biasa, kata-kata biasa. Sepakih ni kan. Usin juga mula-mula. Sebab tu dia tanya utusan Nabi tu, apakah maksud suruh saya berpisah dengan isteri saya ni? Maksudnya cerai? Dia kata tidak. Nabi suruh pisah saja. Pisah sehingga datang hukumnya daripada Allah. Maknanya kita boleh faham mana halau isteri suruh balik kamu, aku tak sedang kamu misalnya kata-kata begitulah, dia tidaklah menunjukkan kepada talak. Mana kalau nanti lah kena tanya dia. Kalau dia nafi, dia kata saya tidak maksud talak, memang tak jatuh. Tapi kalau masa dia sebut dia niat talak, waktu bila orang tanya dia kata tak, dia tangguh dosa. Perceraian itu berlaku, memang berlaku lah kalau dia niat kan. Kalau dia niat memang berlaku. Tetapi ini sebab pada isteri orang lain, tak ada siapa tahu. Orang lain tidak menangguh dosa, dia menangguh dosa. Kalau dia tipu. Tapi lafaz tu dia kena terang, dia kena terang. Bab talak ni dia kena jelas. Sebab tu dia perlu ada mana siasatan, kena tanya. Dia pun mula-mula usikat lah. Dia pun tanya, apakah maksud cerai? Dia pun tanya lah dia. Tak, kata utusan Nabi tu tak berpisah sementara maksudnya. Mana dia pusing juga, apakah Nabi suruh cerai? Tak, suruh pisah balik sementara sehingga datang hukuman daripada Allah, keputusan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ke-20, jawazu khidmatil mar'ah zawjaha biridaha wa dhalika jaizun lahu bil ijma' fa amma ilzama bidzalika fala. Harus seorang perempuan itu berkhidmat kepada suaminya dengan redha dia, dengan keredaan dia sendiri. Mana perempuan tu kira-kiranya katakanlah dia sepuluh lelaki ni kan, kira-kiranya sebenarnya bila perintah Nabi itu memang dia tak boleh. Sebab tu untuk untuk supaya isteri dia berkhidmat tu, dia pergi minta dengan Nabi tu. Kita nampak daripada hadis ni, daripada syarah disebut bahawa maksud Nabi tak sehidup sekali itu maksud apa? Maksud jima. Mana tak siambil. Maknanya kita kata maksudnya jima tak sehidup sekali itu maksud tu. Sebab bila minta untuk dia khidmat, dia kata suami dia ni, sebab saya sebut baru ni lah, tak ada rasa gapo dah kita mertua menang. Kalau kita tak ada orang, dia tak ada rasa gapo, cuma ikatan suami isteri sungguh tu, tak ada lah berasa dengan maksudnya dia. Suami dia pun tak ada. Kalau kita kata kat nafsu, syahwat pun tak ada, sudah melepasi tahap itu dah. Dia ni kalau saya tinggal, saya balik rumah keluarga saya, kalau dia duduk sore dia nyanyi, dia pergi mengadu orang dekat isteri hilal. Jadi bila minta itu Nabi benarkan. Cuma Ka'ab ni dia malu sebab dia muda. Lepas tu dia pun tak boleh nak jamin sekali ni. Takut berlaku hubungan suami isteri itu. Jadi tujuan pisah tu lebih bersifat tu. Maknanya hukumnya semua ni. Nak jadi hukumnya semua sampai tahap tu. Gitu. Jadi berdasar pada hal ni, mana harus boleh berkhidmat lah. Tu boleh berkhidmat. Mana perempuan yang berpisah dengan suami dia, walaupun setengah ulama sebut mana dia bercerai misalnya. Suatu bila suami isteri itu bercerai, boleh ke tidak mana dia nak berkhidmat dalam kadar-kadar tadi. Buat nak basuh baju, boleh. Sekadar itu. Buat pergi makan ni ke, jangan hidup sekali. Boleh sekadar tu. Daripada sini kita nampak bahawa perceraian itu sebenarnya bukan perpisahan, bukan maknanya memutuskan hubungan sesama Muslim. Tidak. Daripada hal ini kita boleh faham, walaupun sini dia tidak sebut, kita boleh faham daripada syarah-syarah lain bahawa perceraian yang berlaku suami isteri itu sebenarnya bukan memutuskan hubungan silaturahim. Tidak. Dia sekadar memutuskan hubungan suami isteri saja. Hubungan sebagai manusia, sebagai Muslim tetap ada tu. Sebab itulah kalau cerai patut dia buat baik, dia boleh pahala. Cuma perceraian yang berlaku ni kerana dia tidak ada kufur, tidak ada kesesuaian. Tak boleh. Sebab kalau dibiarkan dia bersama juga, tak ada jalan keluar, dia boleh rosak jiwa kat sini. Dia boleh rosak jiwa kat sini.
Sebab itulah kalau kita tengok dalam fiqh, katakanlah perempuan itu dia nak berpisah dengan lelaki. Apa sebab? Tak ada sebab. Tapi saya tak lagi dengan dia. Boleh. Ada berlaku. Saya pernah ditanya, saya kata, kalau betul gitu, bahkan dia sebut pula, bila kita ditanya, dia kata kalau saya duduk lagi dengan dia gila. Saya kata, apa? Tak betul lagi. Saya tak boleh nak kata tak molek. Tapi saya tak lagi. Dia tak tahu ya alasan. Kata kalau lagu tu cerah, kata jadi lagu lain. Tak boleh. Pergi jawab, nak mana? Dia terkelih tu laki dia jadi tak sih. Siapa pok dia, bebamu, pok tu tua, bebamu. Saya kata dia benar ni, bukan wak kau orang, tak mestinya wak kau orang. Jadi lagu ni. Nak macam mana? Cuma kita lah cuba bimbing dia, tapi tak ada, kena cerah juga. Tapi cerah dah beberapa bulan, lepas tu klip baik semula. Kalau dia klip ni, muka perempuan ni bukan kerana dia nak pada orang lain pun, tak tahu apa. Dah cerah lah. Cerah tu bila bagi anak dua orang, bagi seorang, tulis seorang, tak ada duduk. Itu anak sebagai pengikat tu, kalau dia tak ada masalah lain, dia ada harapan untuk disatukan semula. Memang kecuali dia ada masalah lain, dia nak pada orang lain tu. Tapi maknanya sebab dia kata kalau dia duduk lagi gila dia, kita nak kata macam mana? Jadi perlu dipisahkan. Kalau ada manusia gila tu, jiwa dia tak lagi, tak cakap tanya. Ya molek, kalau kita boleh tolong, kita tolong. Dah masih baik tu lelaki dia kata baik tu lelaki dia. Sedih juga tu lelaki. Memang sedih juga tu lelaki tu. Sebab tu lelaki pun dia kata bini dia baik. Ni dekat berlaku di kampung saya lah. Tapi cerah mata, tak siapa pun sebulan. Tapi naknya boleh. Boleh. Jadi kena ingatlah perceraian. Sebab tu perceraian ni kita kena handle, urus dengan cara yang baik. Sebab di situ masih lagi peluang untuk kita dapat redha Allah situ sebenarnya. Seterusnya, yang ke-21, berdasar pada hadis ini sunat. Sunat makna kita menggunakan bahasa kiasan dalam lafaz-lafaz yang tidak jelas untuk menunjukkan istimta' bin nisa, untuk menunjukkan hubungan jimuk dan sebagainya dengan molek. Kita guna bahasa kiasan kerana bahasa tu memang untuk orang tua dah. Kalau orang tua boleh faham, peringkat orang mata dia boleh faham. Janganlah kita bercakap dalam bab hubungan suami isteri, bab jimuk ni guna bahasa yang terang, ataupun bahasa kias tapi dia lebih terang. Jangan kalau kita kata bahasa kias, kelihatannya ada dia kias tapi terang lagi. Bahkan lebih nampak pelik kalau ada kias. Ni maknanya kias ni lebih, kias dia maksud di sini kias yang lebih terhormat. Sebab Nabi guna pijak. Wati-wati ni maknanya pijak. Seseorang yang wati isteri dia, mana pijak isteri dia. Ataupun bersedak-sedak misalnya. Kalau orang pekoh tu kan, dia faham lah tu. Lebih baik. Ini dalam keadaan biasa. Kalau di mahkamah tak boleh. Mahkamah dia kena terang. Mahkamah ni dia sebab dia nak jatuh hukum. Ni dalam keadaan ni molek gitu. Sebab Nabi pun bercakap gitu. Kias tu pun kerana perlu. Jangan duk kias dalam keadaan dengan maksud suka-suka. Tak boleh. Memang ni Nabi tak suka. Bahkan disebut dalam kitab, ciri orang yang ikut sunnah, dia tidak kias kepada masalah jimuk ini dalam keadaan yang tidak perlu. Kecek sikit, kias jangan itu. Bahkan masa saya belajar hadis dulu, tok guru saya pesan, jangan buat begitu. Itu bukan budaya Nabi, itu bukan budaya sahabat Nabi. Dan ulama pun pesan sama. Salah ciri orang lara tersebut dalam kitab. Kecek sikit tak? Kalau hujan-hujan sikit pun kias kutu lalu misalnya. Lecah-lecah sikit, kias kutu lalu. Ada je lagu tu, jangan terbaik main. Tutup lebah pun, tu lebah kuat lagi. Kadang-kadang tu jangan terbaik main. Tak boleh. Tutup guru saya pesan, janganlah. Apa kita jadi tak ikut sunnah. Orang sunnah ni tidak begitu. Bukan pengalaman saya, Tok Guru saya tak dengar. Saya tak pernah dengar. Lama kita duduk dengan dia, Tok Guru saya, Maulana, kita tak pernah dengar dia kecek gitu. Tak pernah dengar. Sebab dia kata Nabi, sahabat pun tak ada gitu. Kena beringat lah. Sebab benda ni mudah berlaku. Tamu-tamu kadang-kadang pengaruh daripada saya jadi asal tak gitu kita ni. Tapi oleh kerana saya patut ikut area, jadi lagu. Tak ada pasal-pasal. Tak kena raya boleh dosa. Duk kiyah aku tu semua. Tak boleh. Orang yang mengaji hadis dia tidak begitu. Dia kena jaga.
Yang ke-22, warok dan bercermat. Ini perlu dalam bab. Jadi rupanya warok ini, salah satu sifat warok ni, kita boleh tahu kita ni ada warok ke tidak dengan cara rasa bimbang, takut terjerumus dalam lembah yang tidak baik, lembah haram. Bimbang, kita boleh hukum ada kebimbangan ke tidak. Lama ke tak sedar. Tu celah tu orang warok, biar tak akan piah tu. Biar dia tak akan piah pakai seluar biasa ni, tapi kalau ada jiwa dalam tu, memang dia sudah ada warok. Mana warok ni, mana orang yang bertakwa, takut pada Allah, bimbang. Mana ni kita boleh tengok dalam ni, tengok sahabat Nabi. Kita tanya Nabi, boleh ke tak ni? Perempuan kita tanya. Tu laki mana nak kita tanya? Bini kita tanya, boleh ke saya nak khidmat? Takut terjatuh dalam, takut bimbang orang panggil, langgar perintah Nabi. Bimbang, tu warok tu. Bimbang. Minta penjelasan, bahkan minta izin pula untuk khidmat. Ni perempuan ni, isteri dia tu, untuk khidmat pada dia kerana dia tua seperti kita sebut hari ni. Bimbang, takut terjatuh. Dia Ka'ab pula, dia tak saya minta. Walaupun keluarga dia suruh minta, kan dalam hadis, gila minta, kata gila tu pergi minta. Gila minta. Dia tak saya minta. Apa? Sebab dia ni orang muda, dia takut dia tak boleh nak jaga. Sebab dia ni orang muda, tak apa itu tak apa, dia orang tu hidup mula duduk sekali dia, tak boleh kira lah tengah malam, bahaya kita tak tahu. Duduk tak boleh, dia bimbang sebab dia orang muda. Cuma aku bimbang. Sebab tu dalam setengah-setengah fiqh, kalau bulan Ramadan, kalau seorang isteri tu dia tahu suami dia tu jenis pasal luar biasa, overactive kata. Pasal jenis pasal orang kalau budak overactive tu apa dia gak jenis gitu. Takut-takut bulan-bulan Ramadan boleh kira. Mana perempuan tu dia kena ejah dari dia, jangan tu waspas sekali lah. Duk kembang tak terkali, duk goreng ke kembang tak misalnya, ataupun tak boleh, dia kena ikhtiar. Kalau dia tahu suami dia tu pasal jenis gitu, tu molek. Apa tu guru tim besar semasa ngaji dia kata kena cadang lalu. Dia lada-lada dalam poket tu dia. Nampak mari tembok mari sembuh lalu dia kata. Masa saya ngaji mereka, dengan tu guru tim besar Kelantan lah sebelum dia jadi. Orang kata jenis biasa tu laki-laki ni kata kena cadang lalu dia kata. Lada-lada tangan dia kata bulan Ramadan. Khususnya minggu pertama tu lah dia tu. Ada je lagi ni tak dekat tahap tu. Tapi kok mana pun maknanya molek. Maknanya itu maknanya isteri yang cerdik, isteri yang faham molek. Dia ingatlah segi cara berpakar agak lain lah sikit maknanya. Bimbang takut transfer mana suami. Bukan boleh kira benda tu kan, kalau syaitan ni ganggu manusia ni dalam pelbagai arah. Yang ke-23, sunat sujud syukur ketika mendapat nikmat yang baru dan nikmat yang nyata, dan nikmat itu kita rasa dia lebih daripada nikmat-nikmat lain. Sebab kita makan nasi pagi tu hak biasa, nikmat juga tak nak kali makan nasi sujud syukur. Ni nikmat-nikmat yang kira-kiranya sepuluh boleh handuk. Orang mari bayar hutang. Misalnya kita sujud syukur, molek. Nikmat-nikmat yang kira baru yang jarang-jarang lagi. Nikmat biasa tu tidak sunat lah, tu cuma sekadar alhamdulillah biasa lah tu. Ataupun kita terlepas daripada bala dan sebagainya, terhindar. Dah ni disebut Imam Nawawi sebut wa huwa mazhabus Syafi'i. Ini mazhab dalam aliran Syafi'i, dan satu kumpulan daripada ulama yang tidak mazhab Syafi'i kata gitu. Tapi Imam Abu Hanifah dan sebahagian dari kalangan ulama lain kata la yushra', tidak disyariatkan. Tapi kalau mengikut mazhab Syafi'i dan ramai ulama kata sunat. Sunat. Jadi benar ni, kalau kita nak buatnya atas dasar sujud pada Allah SWT, tak ada masalah ni. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Ini hak peribadi. Peribadi tak ada masalah. Supaya sahabat Nabi kadang-kadang kalau dia nak lebih, dia nusuk-nusuk buat. Nabi tidak ada yang nak lebih. Itu tak apa. Misalnya ada sahabat Nabi, misalnya kalau kita belajar dalam hadis, dah ambil air semaya sekarang ni, dia basuh pakai kaki.
Tapi dia nusuk dia buat. Bila dia nak buat dia nusuk, takut orang kata mesti sekat. Tapi dia nak ambil itu ghurul muhajjalin. Dia nak ambil biar nampak berseri-seri muka di hari akhirat di pada mahsyar kan. Ni ujung-ujung anggota yang kita basuh tu menjadi tanda khusyuk. Walaupun dalam syarah-syarah disebut bahawa ulama-ulama umat lain pun ada juga kelebihan tu, tanda tu. Tapi hak ni khusus untuk umat Nabi Muhammad. Ada ulama dah tu kira-kiranya kuat juga pendapat tu. Hurul mahjali tu kan, asalnya tanda kepada kuda disebut dalam syarah, lepas tu akhir sekali dibunuh ayatnya kelebihan, sebagai kelebihan. Tu jadi cerah nampak berseri. Supaya dalam hadis sebut nadarallahu mar'an kan, Allah beri seri muka orang yang dengar hadis Nabi. Dia cerita hadis seperti dengar, dia tak tambah, dia tak kurang. Dia hajar kita sunnah Nabi seperti yang jelas dalam hadis. Dia tak tambah, tak kurang. Tak adalah kata molek juga kita buat gini. Pada Nabi tak buat. Tak ada. Ni yang Nabi buat. Lepas tu kalau nak buat tempat lain. Sebenarnya kita nak ambil hak tu ya. Hak tu sebenarnya. Itu nadarallah. Jelas tu hadis tu. Dia sampai kepada seperti dia dengar nadarallahu amran. Idza sami'a maqalati wa ballaghu kama sami'a. Nabi kata. Dia dengar hadis Nabi gini, berdengar tu maksud dia tahu tentang cerita ni, cerita ibadat ni khususnya. Dia buat gitu. Dia tak tambah tak kurang. Sebab tu guru saya sebut Maulana Asri, dia sebut semua. Kita ni kalau kita tengok Nabi, kita buat gitu. Dan Nabi dalam hadis sebut 33 kali Nabi subhanallah. Kita buat gitu, kita nak buat 300 lebih 1000. Buat apa masalah ni? Dah waktu tu banyak sokongnya daripada asar sahabat. Misalnya Aisyah sendiri misalnya, bila anak darah dia boleh anak lama tak anak 10 tahun lebih tak boleh anak, disebut dari riwayat boleh anak suka dah nama lehuta ngekoh perhama boleh huta boleh panggil orang kos habis lebih besar ke lebih banyak pahala. Tapi Aisyah kata betul lah betul, tapi tak serupa dengan Nabi. Kalau nak melih huta melih kambing dulu. Jadi makna kita nampak sahabat dia faham lagu tu sunnah. Dan Nabi buat gitu enggak ibadat ini. Lepas tu nak buat lebih dari tu semula. Dah kita nak panggil orang, tak kata tu nak dengan 2 ekor kambing. Nak melih hutang sebab tu buat hal ni dulu. Aisyah tu kayak gitu, mu tak boleh pahala kalau buat lagu tu. Kita nampak bahawa sahabat dia faham lagu tu. Mana lebih tahu kita dengan sahabat. Sahabat ni yang diiktiraf kesarjanaan dia dalam agama. Kita ni dah, kita kena ikut dia. Kita nak buat mana-mana dalam bab lain boleh. Kita nak reka masjid tiar, kita nak buat mus lagi. Tak apa tu. Tapi dalam bab ibadat jangan ada. Ikut Nabi. Dia berkat tak berkat bukan tengok pada banyak, dak ikut Nabi. Ittiba tu. Hak tu nilai dia. Sebab tu guru saya pesan nak kalau tahu hadis nak buat gini. Lepas tu nak buat lawan kita nak ngatik banyak, ada khusus pula Nabi sebut kalau buat zikir ke apa tidak ikut masa, ikut banyak mana, jumlah banyak mana, waktu mana, ada waktu ada khusus tu. Dah lepas sembahyang Nabi doa sekali. Kita buat sekali. Lepas tu apakah amalan Nabi lagu mana? Nabi doa semua, jumpa saya doa. Amal lagu tu orang panggil doanya, lagu tu cara amal doa. Ketika jumpa saya lama ada doa khusus. Ibu semua naik atas rumah jumpa anak saya, semua ada doa. Itu maksud banyak doa, bukan banyak lepas sembahyang. Ya lagu tu. Lepas tu kalau buat 2 kali baru tahu 3. Baru tahu 4, baru tahu 5, kan jadi masalah, tidak standard. Standard kita ni Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu cara dia ni. Barulah kita mengekalkan yang asal itu, kalau tidak dia jadi berubah lah. Ni ada pula semaya sunat kecing. Bila kecing tu mai sunat. Kejut dalam buku dia buat. Ada orang panggil cukup saya pergi lah. Tak apalah dia panggil cukup kita pergi. Tapi dia ikut syarat kita lah. Buat tu maka tak ada lah benda-benda lain. Kita ikut Nabi semua lah. Saya doa apa Allahumma barik lahu gitu ya semua. Dah lama adanya benda tu. Tapi jadi adalah buku di rumah dia tu, saya pun balik-balik tengok. Aduh pula kaifiat cara bila kecing kita semai sunat 2 rakaat. Usalli sunnatal bauli, saja aku semai sunat bau 2 rakaat kan Allah Taala. Kata dia aja jumpa lagi ni. Mari man. Ada. Ada. Saya pun baru jumpa. Kita duduk ngaji. Ya tidak banyak tapi tak tentu itu guru kita. Tak ada sebab tu. Masa kita ngaji. Ya, dah lah benar tu dah.
Dia ada dalam hadis doa mana kita ucap syukur. Kalau tu ada ni semaya siapa ni siap dengan niat nak usalli sunnatul bauli raka'ataini lillahi ta'ala. Itu dia. Jadi kena mengingatlah ni. Benda tu kalau ada kita pun nak buat. Kalau ada. Tak buat besar. Buat besar. Ra'i je kena sebut ra'i. Kena ra'i, kena ubah tempat bau tu ya ubah. Sunnatul ra'i lah pula. Kebaruk itu. Nah, jadi benda-benda gini maknanya kena mengingatlah. Sebenarnya kalau kita nak ikut hak Nabi buat dah hak jelas tu pun tak ada sebenarnya. Tak perlu dah benda hak pelik-pelik, hak tak tahu mana ada tu. Ni kan ada ni kan. Sunat hajat 40 minit. Dia baca. Saya kena dah sekali. Jadi dia jirat pagi kita tak segi lah. Kita tak pergi lah. Sakit kok. 40 minit. Dia semayang 2 rakaat. Dia baca. Kita nyawa sujud ni lah. Dia tak apa. Dia tahu dah. Dia bawa dah kain khusus. Dia apik ni. Dia tahan nyawa lah dia. Kita tu main cangit hidup je. Lepas tu sudah tu dia tanya pula. Bagaimana? Ni semayang sunat sungguh ni. Dia rojak ni rakaat ni apa ni rokok ni baca ni baca ketika qiyam tu suku tu. Tu biasalah cuma adalah banyak semua. Jadi benda-benda gitu ambil iman. Benda tu kalau ada tak apa dia, kalau ada tak apa. Kalau sabit dah sah dia sah tak ada masalah. Tapi maksud saya sebut tu bukan kata kita nak menafikan benda tak, tidak, pastikan kesahihan dia. Memang takut kita tak jumpa lah. Kita memang takut gitu ya. Kalau ada tak apa. Tu je dalam agama kita ni gitu ya. Ya? Ada buku lah. Saya pun tak jumpa. Mana Abang tahu. Dia rasakan Nabi iyalah hak tu tak ada, tapi sebut semua ayat rakaat tu tak ada. Jadi hak tu edisi dia sendiri lah tu. Tak dia tak ada lagu tu. Kita nak buat lagu tu. Lepas tu kan berat benar lah ni. Saya pusing lah ni. Lah ni budak-budak sekolah semaya Tuhan berjemaah. Lepas tu kalau saya tegur seorang guru tu. Saya tegur guru tu. Setelah dia panggil saya pergi jam pada pelajar tu. Lepas tu saya tengok dia tentatif apa dia punya tentatif dia tu. Sebelum program itu dia semaya Tuhan berjemaah. Siap dengan tu email kau. Tu email ni mana ustaz dia itu, ustaz sekolah tu. Jadi kita tegur lah. Benar ni tak ada gitu. Jadi bila tegur tu dia kata apa benda molek. Jadi maksud saya sebut tu molek tak molek ni ukuran dia ni Nabi buat ataupun tidak, Nabi ikrar ataupun tidak. Jadi kalau lagu tu kan yalah kalau ada tak apa. Benda-benda gitulah ni ada. Benda kita berasa molek. Tu bila saya sebut dia saya kata begini, lepas ni kita semaya sunat sebelum zuhur kita pakat jemaah pula. Ngata email. Jadi pakai jemaah lah. Ayat atas masjid, mai tahiyat masjid jemaah. Jemaah lah. Patut apa tadi? Jemaah aku ada. Memang jemaah ni so semaya Nabi ada, Nabi buat semaya jemaah fardu. Nabi buat jemaah sunat ada lah. Tu mai tahajud. Dah ada kita buat ajalah Tuhan. Buat semaya kafir fardu ni rawat apa ni solat. Apa tadi? Dia tak gamak rawat tu. Jadi sebab tu benda ni kalau asah dia perasaan semata-mata dia jadi tak standard. Sebab tu ulama sebut sebenarnya kenapa kita tekan ke ittiba ni ikut Nabi nak standard. Punca sebab ulama sebut punca kenapa ilah tu ajaran Nabi Isa dari segi syariat ilah tu salah sebab ni kan. Sebab itulah kerana dia tidak jaga tu hak Nabi. Hak kitab suci tu suku. Orang Kristian tak boleh nak sebut ajaran Nabi Isa dari segi syariat Nabi Isa nak sebut lagu mana. Tak tahu mana, tak ada. Apa tu? Ni. Jadi kita ni orang Islam ni kena jaga. Kena ikut betul. Kenapa? Kerana itulah cara nak jaga kat Islam. Kalau tidak kat lari. Jadi gitulah. Saya rasa setakat tu dulu untuk malam ni. Mudah-mudahan kita dapat manfaat daripada hadis ni. Kena sentiasa berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita jangan tergelincir daripada landasan sunnah ini. Saya setakat itulah. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.